Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan dengan tajuk 5, ukuran dan sukatan bagi subtopik isi padu cecair. Okey, boleh rujuk buku teks KSSR Matematik tahun 4, muka surat 188 dan 189. Okey, jom kita tengok dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungannya ialah 5.3 isi padu cecair dan standard pembelajarannya ialah murid boleh menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung, tambah dan tolak isi padu cecair melibatkan unit mililiter dan liter. Okey, kita tengok dahulu perkaitan antara unit liter dan mililiter. Okey, kita kenal dahulu simbol bagi liter dan mililiter. Okey, untuk simbol liter kita akan tuliskan huruf L sahaja, manakala kalau simbol mililiter kita akan tulis sebagai ml. Seterusnya, rumus bagi isi padu cecair. Okey, untuk pengetahuan semua, 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi, untuk penukaran unit, ini adalah rajahnya. Untuk menukarkan liter ke mililiter, operasinya ialah darab 1000, manakala untuk menukarkan unit mililiter ke liter, operasinya ialah bahagi 1000. Okey, tanpa membuang masa, mari kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama ialah 3 liter tambah 350 ml tolak 400 ml dan nyatakan jawapan dalam unit mililiter. Baiklah, seperti yang dikehendaki soalan, unit akhir hendaklah dalam unit mililiter. Jadi pada ayat matematik ini terdapat satu isi padu cecair yang mempunyai unit liter, iaitu 3 liter yang pada mula-mula itulah. Jadi pertama sekali kita akan tukarkan 3 liter ini ke unit mililiter. Okey, untuk menukarkan liter ke mililiter kita akan gunakan darab 1000. Jadi 3 liter ni kita akan darab 1000 dan jawapannya ialah 3000 mililiter. Okey, kalau tak nak guna cara ni, boleh guna kaedah kotak tukar unit. Okey, tulis 3 pada kotak liter seperti ini. Kemudian pada kotak mililiter tu hanya isikan sifar pada setiap kotak seperti ini. Jadi jawapannya ialah 3000 mililiter. Okey, selesai yang itu, jadi kita boleh teruskan dengan pengiraan bentuk lazim. Okey, pertama kita akan tambahkan 3000 ml yang kita telah tukarkan tadi dengan 350 ml. Okey, kita akan tambahkan daripada belakang ke hadapan. Sifar tambah sifar ialah sifar, sifar tambah 5 ialah 5, sifar tambah 3 ialah 3 dan 3 tambah sifar ialah 3. Jangan lupa tulis unitnya, iaitu mililiter. Jadi, langkah yang berikutnya, bawa jawapan yang kita telah peroleh tadi untuk kita tolakkan 400 ml daripadanya. Okey, ini adalah jalan kiranya. Okey, sifar tolak sifar adalah sifar, 5 tolak sifar adalah 5. Manakala 3 tolak 4 tak cukup, jadi kita akan buat pengumpulan semula atau kita pinjamlah. 3 itu akan tinggal 2 sebab dia pinjamkan 10 kepada 3 di sebelah itu. Jadi 10 tambah 3 ialah 13. Jadi 13 tolak 4 ialah 9, 2 tolak sifar ialah 2. Jangan lupa tulis unit akhirnya mililiter. Jadi jawapan untuk contoh yang pertama ini ialah 2950 mililiter. Okey, mari kita beralih ke contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ialah 6 liter 70 mililiter tolak 723 mililiter tambah 5 liter dan nyatakan unit akhir dalam liter dan mililiter. Baiklah, langkah pertama ialah tuliskan rumah liter dan mililiter seperti ini. Kemudian kita akan tolakkan dua nombor yang pertama, iaitu 6 liter 70 mililiter tolakkan dengan 723 mililiter. Okey, memandangkan atas 7 tu ada kekosongan, isikan dengan sifar seperti ini. Jadi boleh mula untuk selesaikannya.
Okey, macam yang kita boleh tengok, 70 ml tolak 723 ml tak cukup. Jadi kita harus buat pengumpulan semula atau pinjam. Jadi pinjam daripada 6 ini kita akan tolakkan dengan 1 liter. 6 tolak 1 liter ialah 5. Kenapa tolak dengan 1 liter? Sebab 1 liter itu telah dipinjamkan ke rumah mililiter. Jadi memandangkan kita pinjam 1 liter, bila liter tu pindah ke rumah mililiter, maka dia akan jadi 1000 mililiter tambah dengan 70 mililiter. Jadi kita boleh selesaikan lah. Okey, sifar tolak 3 tak cukup, maka akan berlaku pengumpulan semula seperti ini. 10 tolak 3 ialah 7, 6 tolak 2 ialah 4. Jadi sifar tolak 7 tak cukup, maka kita akan pinjam. Okey, 10 tolak 7 ialah 3. Jadi 5 tolak sifar ialah 5. Jadi untuk langkah yang pertama ini, jawapan yang kita perolehi ialah 5 liter 347 mililiter. Okey, bawa jawapan tadi untuk langkah yang berikutnya, iaitu 5 liter 347 ml tambahkan dengan 5 liter seperti ini. Memandangkan tiada nombor dalam unit mililiter bagi isi padu 5 liter itu, maka kita akan tambahkan dengan sifar seperti ini. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. Maka jawapan untuk soalan ini ialah 10 liter 347 mililiter. Okey, selesai contoh yang kedua, kita beralih kepada contoh yang ketiga, iaitu 8 liter 325 mililiter tambah 4 liter 720 mililiter tolak 11,700 mililiter dan nyatakan jawapan akhir dalam unit liter dan mililiter. Okey, kita boleh tengok bahawa jawapan akhir nak kita nyatakan dalam unit liter dan mililiter. Tetapi kat sini, isi padu yang ketiga ni ialah dalam unit mililiter sahaja. Maka langkah yang pertama kita akan buat penukaran unit terlebih dahulu, iaitu kita akan bahagikan nombor tersebut dengan 1000. Okey, cikgu akan tunjukkan dua kaedah seperti biasa, iaitu kaedah pengiraan dan kotak tukar unit. Okey, kita tengok dahulu kaedah yang pertama, iaitu kaedah pengiraan 11,700 ml bahagi 1000. Okey, teknik yang cikgu akan gunakan ialah menggerakkan titik perpuluhan. Okey, letakkan titik perpuluhan di belakang sifar seperti ini. Jadi, berapa kali kita nak gerakkan titik perpuluhan ini daripada belakang ke hadapan? Ya, sebanyak 3 kali sebab kita bagi 1000 dan 1000 tu kita boleh tengok ada 3 sifar. Sebab tu kita gerakkan 3 kali. Okey, jom kita kira bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi jawapannya ialah 11.7 sifar. Kita boleh asingkan yang mana satu nombor yang mewakili unit liter dan mililiter dengan melihat nombor yang hadir sebelum dan selepas titik perpuluhan. Jadi 11 tu dia hadir sebelum titik perpuluhan, maka 11 itu unitnya ialah liter. Manakala nombor yang hadir selepas titik perpuluhan itu akan mewakili unit mililiter, iaitu 700 mililiter. Jadi jawapannya ialah 11 liter 700 mililiter. Kalau tak suka cara ini, kita boleh guna cara yang kedua, iaitu kotak tukar unit. Okey, isikan daripada belakang. Okey, sifar 7 dan 11 pada unit liter. Kalau kat unit mililiter tu, jangan tulis lebih daripada satu nombor dalam satu kotak. Kalau dekat rumah liter tu, boleh. Dan letak titik perpuluhan seperti ini. Kalau tak nak letak pun tak apa, sebab kita boleh tengok melalui warna ataupun unit pada kotak tersebut. Kita boleh asingkan dengan mudah lah yang mana satu nombor untuk unit liter dan yang mana satu nombor untuk unit mililiter. Jadi jawapannya ialah 11 liter 700 mililiter. Barulah kita boleh selesaikan. Okey, tulis dahulu rumah liter dan mililiter seperti ini. Jadi untuk langkah yang pertama ini kita akan tambahkan 8 liter 325 ml dengan 4 liter 720 ml. Okey, kita akan kira daripada belakang ke hadapan. 5 tambah sifar 5, 2 tambah 2 4, 3 tambah 7 ialah 10 dan 8 tambah 4 ialah 12.
Okey, kita boleh tengok bahawa dekat rumah mililiter itu dia dah melebihi angka 1000. Kalau dah lebih daripada 1000, kita kena tolakkan. Okey, tolak 1000 kat sini dan tambah 1 pada rumah liter. Sebab 1 liter itu bersamaan dengan 1000 mililiter. Kemudian selesaikan. Okey, jawapan yang pertama ialah 13 liter 45 mililiter. Okey, bawa jawapan ini untuk kita selesaikan operasi tolak pula. Okey, 13 liter 45 mililiter tolak dengan 11 liter 700 mililiter. 45 mililiter tu tak cukup untuk tolak 700. Jadi kita akan buat pengumpulan semula. Maka kita boleh selesaikan lah kalau dah buat pengumpulan semula tu. Okey, 5 tolak 0 adalah 5, 4 tolak 0 adalah 4 dan kalau 0 tolak 7 tak cukup, maka kita akan buat pengumpulan semula. Okey, selesai. Jadi, jawapan untuk contoh yang ketiga ini ialah 1 liter 345 mililiter. Okey, bagi contoh yang keempat ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana pengaplikasian operasi bergabung, tambah dan tolak isi padu cecair bagi penyelesaian masalah. Okey, jom kita baca bersama-sama. Anik mengisi 7 liter air ke dalam sebuah baldi. Dia mengisi 1 liter 500 ml air ke dalam sebuah botol menggunakan air dari dalam baldi tersebut. Kemudian dia menambah 850 ml air ke dalam baldi yang sama. Berapakah isi padu air dalam mililiter yang terdapat dalam baldi tersebut? Jadi, langkah yang pertama kita akan bina ayat matematik berdasarkan soalan yang telah kita baca tadilah. Okey, 7 liter ini merupakan isi padu air yang diisi ke dalam baldi pada awalnya. Okey, dia dah isi 7 liter air. Kemudian dia guna 1 liter 500 ml air itu untuk diisi ke dalam botol. Maka operasinya ialah tolak. Sebab dia dah guna air daripada dalam baldi itu. Okey, kemudian dia tambah balik 850 ml air ke dalam baldi yang sama. Sebab itulah kita guna operasi tambah. Dan jawapan akhir yang kita peroleh itu merupakan isi padu yang terkini lah, yang terbaru. Dan nyatakan dalam unit mililiter seperti yang dikehendaki dalam soalan. Baiklah, mari kita selesaikan soalan ini. Langkah yang pertama, kita akan tolakkan 1 liter 500 ml dari 7 liter. Okey, ini adalah bentuk dalam bentuk lazim. Kalau ada kekosongan bagi unit mililiter untuk isi padu yang pertama itu, isikan dengan sifar seperti ini. Jadi, sifar mililiter tolak 500 mililiter tak cukup. Maka kita akan buat pengumpulan semula. Jadi, boleh selesaikan seperti biasa. Okey, jadi jawapan untuk langkah yang pertama ini ialah 5 liter 500 mililiter. Kemudian bawa jawapan yang kita telah peroleh tadi untuk langkah yang berikutnya, iaitu 5 liter 500 ml tambah 850 ml. Okey, selesaikan daripada belakang ke hadapan. Sifar tambah sifar adalah sifar, sifar tambah 5 ialah 5, 5 tambah 8 ialah 13 dan 5 tambah sifar ialah 5. Okey, macam contoh yang sebelumnya juga, pada rumah mililiter itu angkanya telah melebihi 1000. Maka kita akan tolakkan dengan 1000 dan tambah 1 pada rumah liter. Sebab 1000 mililiter bersamaan dengan 1 liter. Okey, kemudian selesaikan. Maka kita boleh tengok. Jadi, jawapan untuk soalan ini ialah 6 liter 350 mililiter. Tetapi, soalan nak kita nyatakan jawapan dalam unit mililiter. Maka akan ada proses penukaran unit berlaku. Okey, 6 liter 350 mililiter ni kita akan tukarkan ke unit mililiter dengan mendarabkannya dengan 1000.
Okey, kita tengok dahulu cara pengiraan. Kita hanya darabkan 6 liter itu sahaja dengan 1000. Kalau 350 ml tu jangan usik sebab unitnya memang dah dalam unit mililiter. Jadi 6 darab 1000 ml jawapannya ialah 6000 ml tambahkan dengan 350 ml dan jawapannya ialah 6350 ml. Kalau tak suka kaedah ini, boleh gunakan kaedah kotak tukar unit. Tuliskan 6 pada kotak liter dan isikan kotak mililiter daripada belakang ke hadapan, iaitu 053, dan jawapannya ialah sama juga dengan cara pengiraan tadi, iaitu 6350 ml. Ini bermaksud isi padu air yang terkini yang terdapat dalam baldi itu ialah 6350 ml. Okey, selesai contoh yang keempat ini, maka kita dah sampai di penghujung video. Okey, cikgu harap video kali ini membantu anda semua untuk memahami operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak isi padu cecair. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!